ni. Okay. So alhamdulillah. Okay, dah mula record. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada apa you all semua lah. So untuk minggu ni saya nak ada berbetul sikit kita punya sesi ni. Yang mana minggu ni adalah minggu yang saya nak duduk kamera lah. Rasa macam orang tak betul cakap seorang-seorang. Anak saya pun dah notice, dia kata, siapa bapak aku cakap depan laptop seorang-seorang kan, risau dah ni. Kan? Budak 6 tahun pun dah reti risau lah. Sekarang ni ramai orang jadi gila ni. Betul, ni ramai orang stress. Okay, set off kamera dulu lah. Bagus, orang nak sembah kan. Okay. Kami ada, okay, thank you Dina. Dina artis. Kan? Lain macam bila Dina respon tu rasa macam artis dia respon. Okay. Apa? Allahu Akbar. Okay, so minggu ni Hidayah, orang nak start dia baru nak masuk lah Hidayah. Okay, mungkin dia ada masalah tadi. Okay, selamat datang Hidayah. Okay, banyak dah okey saya cakap ni. Kalau letak kat YouTube buat malu kan. Sepanjang sesi nanti saya dah mula record dah ni. Kalau ada soalan saya suka you all respon dengan suara ya. Sebab apa? Bila you all respon dengan suara soalan tu, dia masuk dalam recording tu. Jadi dia masuk dalam recording tu, kawan-kawan kita yang lihat apakah I know saya akan cut bahagian depan. InsyaAllah. Kan? So nanti Syahir, akhirnya mungkin Syahir berada di puncak yang tertinggi sekarang ni untuk dapatkan internet yang laju. Kan? Selamat datang Syahir. Okey Okey. Apa saya cakap tadi? Apa saya cakap tadi? Lupa dah. Aiman? Saya di puncak tertinggi. Saya di puncak tertinggi je. Betul. Okey, jadi video nanti saya insyaAllah saya akan upload. You all tak subscribe lagi, nanti tolong subscribe kan. Okay, so Hello. So hari ni, saya lupa saya nak bagi tahu. Minggu lepas saya maklumkan you all, kita berada di minggu yang keempat. Sebenarnya minggu lepas itu adalah minggu yang ke-5. So hari ni adalah minggu yang ke-6. Untuk makluman, minggu lepas kita dah lihat entry payment secara surface lah, tak detail lagi. Hanya kita lihat dia punya certificate. Certificate pun kita tak tengok lagi untuk PWD punya certificate. Kita hanya lihat untuk PAM sahaja. Untuk PAM dia very straightforward kan, tapi kalau PWD dia pada saya dia menarik. Dan insyaAllah dalam pagi ni juga saya akan explain kat you all lah dia punya apa content yang ada dalam PWD JKR 66. Okay, sebelum kita mulakan untuk payment tu, okay, saya dah record. Okay, saya start present. Okay. Allah, tak dapat pula. Kejap dalam proses untuk nak share dia punya. Aiman maju pula dah Aiman tu. Kejap saya dalam proses untuk nak share di toilet. Okay. Alright. Nampak tak keseluruhan skrin saya? You are presenting. Okay. Boleh lihat skrin saya? Boleh tu, boleh.
boleh Eh. sir. Alhamdulillah. So saya nak minta bantuan you all juga. Kalau anything nak tanya, please tanya dengan respon dengan suara. Kalau dekat chat tu, tadilah saya cakap ada kita nak record. Jadi ada part yang kawan kita tak boleh nak dapat info yang bahagian persoalan yang ditanya tu. Okey, minggu lepas kita dah lihat, nampak ke ni bukan JKR ni, sertifikat ni. Nampak tak sertifikat PAM ni? Nampak sir, nampak. Nampak sir. Nampak. Nampak. Okey. Ini untuk PAM, yang ini tadi untuk PAM, yang ini pula untuk PWD. Okey. Nampak untuk PWD punya JKR 66 ni. Kerajaan Malaysia, Pejabat Pembangunan Persatuan Negeri Perak, perakuan bayaran interim nombor 20. Boleh nampak ke? Nampak tak? Nampak sir, nampak. Nampak. Okay, thank you. Okay, Jelas, so jelas. nak memudahkan dia, saya akan move kepada PP interim payment ni, saya letak kat depan. Okay. Okay, saya nak transfer dia pergi ke tadi masa sikit. You all measurement guna apa dia ni, Jimmy juga Apa dia sir? Measurement guna apa ni, platform apa? YouFuture ke, Jimmy ke apa? Future sir, you future. You future. Oh, YouFuture tu ada tempat video conference juga Ya, dia bagi link ke YouTube. Saya tak? Untuk Ya, sir. Punya speaker ni dia ada masalah pula dah. Anak menang. Boleh dengar suara saya ke? Siapa Boleh. tu minta respon? Alhamdulillah, terima kasih. Boleh cun-cun. Okey. Okey, so you all nampak jika 66 yang saya transfer tadi, ni new certificate edit ni. Nampak Sebab saya nak explain untuk ni dulu, JKR 66 untuk okey macam ni. Okey, so kita mulalah. Sebab saya nak record nanti ni. Sebab nak bagi nampak cantik recording dia tu. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, untuk hari ni kita akan lihat Waalaikumsalam. kaedah penyediaan bayaran interim bagi projek kerajaan. Kalau projek kerajaan ni biasanya kita akan menggunakan PWD JKR form, iaitu JKR 66. You all boleh lihat JKR 66 ni dia ada bahagian atas sekali belah kanan. JKR 66. So sertifikat yang latest adalah JKR 66, kalau saya tak silap adalah 2018 rasanya, sebab dia ada pindaan selepas GST dimasukkan. Ataupun you all boleh lihat pindaan 2015 yang mana semasa GST dilaksanakan. So therefore dalam JKR cert ni dia ada bahagian GST. Okey, sebelum kita sambung lecture minggu lepas, saya nak highlight dulu bahagian JKR punya form, iaitu ini adalah kita lihat sijil bayaran kemajuan kerja bagi kontrak yang menggunakan JKR punya form. Okey, dalam JKR punya form ni kita boleh lihat atas sekali ini adalah dinama inilah Kerajaan Malaysia. Kalau sekiranya kita kata kita buat projek dengan federal government, kita bolehlah tulis Kerajaan Malaysia.
Tapi ada setengah-setengah projek dia datang daripada state government, kerajaan negeri kan. So atas ni boleh kita ganti dengan kerajaan negeri Perak contohnya. Okey, kemudian kat bawah tu dia punya agensi pelaksana. Kan, agensi pelaksana kalau kerajaan Malaysia dia punya fund tu peruntukan dia diturun kepada Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Perak ataupun lebih dikenali sebagai ICU. Okey. So ini dia punya agensi pelaksana. So ini dia punya perakuan bayaran interim nombor berapa. Kan? Okey, manakala peruntukan pembangunan, apa yang dimaksudkan dengan peruntukan pembangunan ni? Peruntukan pembangunan ni biasanya klien akan bagi dia punya serial number kepada QS consultant untuk diisi. Dan biasanya peruntukan pembangunan ni dia macam dia bagi satu kod numbering pendaftaran bagi peruntukan tersebut. Maksudnya kalau kata tahun ni peruntukan untuk projek tu 10 juta. So dia ada number grant dia kat sini. Manakala maksud juga dia sama dalam satu surat tu. Dia bagi tahu bagi tujuan perbelanjaan apa. So sama juga dengan butiran. So ini adalah data yang mana kita akan dapat daripada pejabat klien. Klien akan bagi. Therefore kalau kita lihat, you all lihat pasal praktikal tu atas ni kosong. Kenapa? Ada kalanya QS consultant tak minta dengan klien. So tak ada masalah yang tu. Tidak menjadikan payment itu batal. Tak ada masalah. So manakala kita lihat, seterusnya kita ada tajuk kerja. Tajuk kerja kalau lihat dekat sini, meroboh dan membina baru masjid. Contoh kan, lepas tu ada location. Biasanya tajuk kerja ni, kita akan ambil tajuk sama dengan surat setuju terima. Saya tulis kat sini, dia kena refer kepada SST, surat setuju terima. Sebab ada kalanya tajuk ni dia ada pelbagai. Sebab apa? Sebab tajuk projek kadang ada setengah-setengah klien tajuk dia ambil panjang sepenuhnya. Maksudnya number lot, dia punya daerah mana, mukim mana, postcode-nya sekali kan. So kalau di pejabat pembangunan ni dia nak tajuk yang simple supaya senang untuk nak key in, senang untuk pengurusan, nak record apa benda semua. Therefore dia letak tajuk yang simple macam tu. Okey, manakala kita ada alamat kontraktor. Kontraktor ni adalah kontraktor yang berjaya lah. Kita rujuk pada SST tu. Kan, kontraktor yang berjaya dan alamat dia mestilah merujuk juga kepada surat setuju terima dan juga CIDB punya pendaftaran. Ada kalanya kontraktor kadang-kadang pejabat kat lain, alamat kat lain. So yang tu kena ingat. So make sure dia punya address ni mestilah sama dengan sijil pendaftaran CIDB ataupun SST yang kita kontraktor terima daripada klien. Okey, seterusnya nombor pendaftaran GST. So ini adalah cert yang mana digunakan semasa GST dilaksanakan. So tapi tak ada masalah, boleh kita gunakan, tak memberi kesan apa-apa pun. And then kita ada number contract. Sebelum tu number GST ni mana kita nak ambil? Number GST kita ambil daripada kontraktor. So dia ada satu surat daripada custom yang mana dia bagi tahu, okey, kontraktor ni telah berdaftar dengan GST, dengan custom untuk GST dan ni dia ada number siri dia. Okey, manakala untuk number kontrak. Number kontrak ni siapa yang bagi? QS ke? Okey, number kontrak ni bukan QS yang bagi Number kontrak ni kita akan dapat daripada klien berdasarkan number file kerja. Biasanya dia akan create dia punya number kontrak berdasarkan task yang diberikan. Okey, so kita lihat ada harga asal tender. Okey, ni harga tender. Harga tender ni apa dia? Harga tender adalah harga yang terdapat dalam final summary of tender. Dia akan bawa ke sini. Saya tulis kat sini. Okey, final sum of tender. Okey, so dia bawa pergi sini. Okey, so harga dia yang ni. Final summary of tender. Bawa pergi situ. Manakala kenaan GST. Kenaan GST ni saya tak highlight kan lah. Sebab apa? Dalam kita punya syllabus kita tak cover sebelum ni. Pun GST pun dah dimasukkan. So kalau dulu untuk menjadikan sesuatu harga ni, harga kontrak, harga tender plus GST dia baru jadi harga kontrak. So sekarang ni
kita dah terus letak harga tender ataupun harga kontrak, tak ada masalah. Sebab apa? GST dah dimasukkan. Okey. Seterusnya kita lihat bahagian nampak ini adalah bahagian kita kata jumlah bersih tambahan dan potongan. Jumlah bersih tambah dan potong. Maknanya sekiranya projek ini nilai projek asal adalah 1.6. Saya ambil ni lah sebab projek ni dilaksanakan semasa GST. Ini nilai projek asal 1.6. Okey, sekiranya sepanjang projek kita tu ada berlaku variation order. Berlaku variation order. Kalau kata projek government memang kita panggil sebagai VO. Kita panggil VO. Tapi dia ada nama dia lain. Nama lain. Nama dia lain dia tu apa dia? Dia ada APK, okey, kita ada KPK, dia ada PHK, okey. So itu adalah form yang mana telah kita kata digunakan yang mana pakai oleh project government untuk kita nak buat paper bagi variation order. Okey. So sekiranya ada penambahan ataupun penolakan kat sini kita akan buat justifikasi. Okey. Dalam payment JKR 66 ni, therefore saya kata saya lebih suka JKR 66 JKR ni sebabnya dia lebih sistematik. Apa yang dikatakan sistematik? Pertama dia letak ni bahagian A. Nampak? Bahagian A ni adalah bahagian potongan. Kalau you all lihat, bahagian A ni adalah bahagian potongan ya. Sini semua kerja-kerja nak memotong je. Okey. Dalam bahagian A, dia terdiri daripada beberapa maklumat yang diberikan. Antaranya apa dia? Tarikh penilaian. Tarikh penilaian ni macam mana? Tarikh penilaian adalah tarikh yang mana QS Consultant pergi ke tapak. Kita buat site valuation. Kita akan buat site valuation. Mungkin you all pernah pergi ke site sebelum ni untuk buat site valuation bersama senior-senior yang semasa praktikal dululah kan. So bagaimana prosedur dia yang itu kita bincang dalam topik presentation on payment nanti. Ni untuk penyediaan tak apa, kita bincang dia punya prosedur of site valuation tu. Okey, so tarikh dia. Manakala dia ada perkara yang penting juga di sini adalah nilai kerja dilaksanakan dan amount yang amount yang kena bayar. Dia star ni. Star ni mungkin ada terms and condition lah kan. So kat sini mana datang dia? Yang ini perlu ni. You all perlu take note. Yang mana yang ini datangnya adalah daripada mana? Daripada kita kata sebagai ringkasan keseluruhan. Summary lah. Summary of payment. Dia akan bawa ke sini. Okay. Dah tengok summary of payment? Yes. Slide tak keluar. Oh tak keluar, tak nampak ni Asal je semua orang tak nampak screen. Slide tak keluar. Macam mana? Tiba-tiba hilang. Oh Slide tak hilang. Sekejap, kita orang keluar masuk balik. Okay. Okay, dapat tak? Tak dapat. Tak apa. Sekejap. Okay, nampak? Dapat tak? Ni apa nama JKR 66 ni? Siapa-siapa boleh lihat saya punya apa dia? Tak nampak? Saya nampak. Nampak Nampak. Boleh jelas ke? Jelas. Full Jelas, HD, Alhamdulillah. full HD. Full HD, bagus. Siapa-siapa rakan-rakan kita yang tak nampak tu sila maklum maklum jangan dekat chat tu sebab saya berada di bahagian slide saya berada di bahagian payment ni. Saya tak berada di Gmeet tu. Tapi saya dah share dia punya screen. Okay. So yang mana tak nampak sila maklum dekat mic tu Okay, saya sambung Seterusnya kalau kita lihat dalam penyediaan payment ni, antara perkara yang penting adalah summary ni. Summary ni yang merangkumi apa dia? Summary ni yang ada kat sini. Okey, saya tambah sini. Okey, dalam summary, kita insert comment.
Apa item yang ada dalam overall ni adalah pertama kita ada prelim. Kan? Okay, ada prelim. Lepas tu kita ada provisional. Provisional sum. Kita ada PC sum. Contohlah susunan dia tu tak kisahlah Kita ada building, kita ada piling contoh building, kita ada building, kita ada NE, kita ada external work. Okay, so semua ni datang daripada figure ni datang daripada yang data yang saya masukkan sini. Begitu juga dengan VO masuk ke sini juga. Sama juga kalau ada material on site pun pergi ke sini. So nak tengok dia punya summary, ini rupa dia. Ni. Alright. Tu dia. Tapi kalau nak tengok yang proper, nampak tak yang ni? Yang saya letak di sini, nampak tak? Minta respon Kalau yang contoh projek yang saya tunjuk tu, dia datang daripada sini. Ya, saya kongsikan dia punya dia punya section ni dengan ini. Ya. Boleh nampak tak? Saya tengah transfer dia punya slide ni. Boleh sir, boleh. Boleh. Nampak sir. Ya, dia tengah transfer, dia take time sikit. Okey, lambat sikit. Sekejap Okey. So kita pergi ke interim payment. Okay. Set statement. Dia tak main, tak apalah. Tak apa. Okay, so nilai saya nak you all faham. Bahagian 2 ni adalah antara bahagian terpenting dalam payment. Sebab apa? Dia datang daripada final summary of tender yang mana kita letak dia punya progress work ataupun kita panggil sebagai work done, percentage work done. Kat sini penting. Kalau dia star kan sini. Seterusnya kita ada bahagian kurangkan bayaran interim terdahulu. Ni. Yang ini menarik. Saya nak you all faham betul-betul yang nombor 3 ni. Ini yang amount dia dah bayar. Ya betul. Ni nombor 3 ni adalah amount yang telah dibayar. Okey. Tetapi macam ni. Tetapi sekiranya kontraktor memilih untuk mendapatkan WJP. Apa dia? Wang jaminan pelaksanaan yang mana potongan dia tu 10% every payment up to 5%. Betul? Kan? Maksudnya apa dia? Dalam projek kita, kita akan ada duit retention sebanyak 5%. Kita ambil daripada nilai kontrak. Darab 5%. So, nilai kontrak kita yang mana kita perlu tahan adalah sebanyak 80,000. Boleh? So, kena ingat, kat sini selalu bukan student, staff yang buat kerja selalu tersilap. Dia pergi apa dia? Dia pergi campur yang mana dia tolak tadi. Kat sini saya nak bagi tahu amount ini mestilah tanpa WJP yang kita bayar, yang kita tolak. Boleh? Jangan letak duit WJP yang telah dibayar. Contohlah, saya bagi contoh payment ni kan. Kalau payment ni dah penuh dia punya WJP. Dia dah penuh. Okey, macam ni. Let's say lah. Saya bagi contoh payment ini apa nama ni untuk kali ni. Saya bagi contoh yang ni okey ni. Nilai dia 1.5 nilai kerja dia. Kan?
amount yang terdahulu 1.3 ni mana datang dia? 1.3 ni datang daripada amount yang mana secara kumulatif. Amount 1.3 ni adalah amount yang mana kita tolak duit WJP dia. Tanpa WJP. Sebab apa? Kontraktor setiap kali payment kita akan tolak WJP kan? Kalau you all perasan, nampak tak payment ni? Payment ni dia bagi tahu kat sini 8,000 kan? 80,100. Okey, so dia tolak WJP dia. Jadi 8,100 ni adalah nilai selepas tolak WJP. Siapa yang tak clear nanti tak apa. Nanti saya akan explain insyaAllah dekat YouTube tu. Cara mungkin yang lebih simple lah supaya you all faham. Okay, so yang ini kena beringat betul-betul right. Seterusnya, nilai bersih kerja semasa. Okay. Nilai bersih kerja semasa ni adalah nilai yang mana kita tolak daripada work done keseluruhan. Work done ni dia kena kumulatif Sini adalah kumulatif. Apa yang dimaksudkan dengan kumulatif? Kumulatif ni kalau kata first payment 10,000, second payment 20. Jadi payment yang ketiga dia jadi 30,000. Itu dimaksudkan kumulatif, dia tambah macam tu. Dia kata dia tak macam kata bulan ni payment 10,000, bulan lepas 10,000. Okey, saya bagi contoh bulan lepas 10,000 kan. Okey. So bulan ni kita buat kerja lebih kurang 10,000. So dia jadi kat sini 20,000. Dia tak jadi 10. Sebab apa? Bulan lepas kita let's say lah kita kata kita dah tolak duit yang sebelum ni sebanyak 10 yang bulan lepas punya kan. So amount dia adalah 20 tolak 10. Allah Akbar. Okey, 10,000. Okey. Boleh Tapi alang-alang kita kat sini ni saya bagi tahu. Tapi kena ingat 10,000 ni mestilah ditolak dengan WJP. Sekiranya projek kita ni ada WJP, projek yang kecil kan. So bayaran dia akan efek sikit kat sini ni. Sebab apa? Sebab kita ada bahagian khas untuk kita tolak duit WJP ni. Nampak ni? Ni. Dia ada tempat khas untuk kita tolak. Jadi dia tak nak kita tolak 2 kali ataupun tersalah tolak ke apa kan. Itu saya kata kat sini penting ni. Takut kita buat mistake. Tak faham nanti tak apa. Nanti bila kita buat exercise kita insyaAllah akan nampak. Okey. Nilai bersih kerja semasa, manakala kita ada potongan lain kan. Potongan apa? Potongan kita ada bayaran balik advance payment. Okey. Advance payment ni macam mana? Advance payment kita ada rakan kita yang present pasal advance payment rasanya. So nanti minta tolong baca betul-betul dan kita kongsikan. So daripada itu nanti saya akan tambah apa yang perlu info-info berkenaan dengan advance payment. Sekiranya kontraktor apply advance payment, dan kita akan buat deduction. So macam mana kaedah deduction? Deduction dia ada prosedur dia. Yang tu saya tak nak masukkan lagi. Saya tak nak peningkan you all. Alright. Dan manakala kita akan ada ni bayaran wang pendahuluan advance payment lah. Dia ada beberapa perkara iaitu amount terdahulu, amount semasa, amount terkumpul. Right? And then kita ada akuan deposit wang jaminan pelaksanaan. Yang ini adalah kita punya WJP. 80,000 ni adalah bersamaan dengan apa dia? 5% yang mana daripada kontrak. Nampak tak? Dia dah match dah. So bila dia dah match macam ni, kita akan stop dia buat penolakan dia. Therefore 1.3 ni dia tanpa nilai 80,000. Nampak tak? Kalau kata 1.3 ni kita letak 80,000 kat sini, kan? Lepas tu kita tolak balik, dia jadi neutral. Macam kita tak tolak duit WJP. Faham since kita berada di sini sekarang ni, untuk makluman you all, duit 80,000 ni, okey, kalau projek government dia berada di dalam akaun yang dipanggil sebagai akaun amanah.
Boleh respon tak? Boleh dengar tak? Minta seorang respon. Boleh. Dengar tak? Okey, terima kasih. Okey. So 80,000 ni akan dimasukkan dalam akaun khas. Akaun amanah. Jadi akaun amanah tu akan simpan duit ni. Yang mana duit ni kita akan lepaskan bila? Bila projek dah dapat CPC, kontraktor akan dapat separuh. Bila kontraktor dah siap buat CMGD, buat dapat Certificate Making Good Effect, akan dapat lagi separuh. So itu adalah duit kita akan bayar kepada kontraktor balik apabila dia dah selesai dia punya CMGD. Okey. Kalau kita lihat lagi kat sini, kita ada ganti rugi tertentu ditetapkan. Ganti rugi ni apa dia? LED. LED ni kat mana kita nak lihat? LED kita boleh lihat dalam surat setuju terima ataupun kita boleh lihat kepada appendix to condition of contract, muka surat 50, 51, 52 tu ada dia punya lampiran kat situ. Dia ada nyatakan berapa kos ganti rugi untuk projek tu. Selama mana? Okey, biasanya dia akan keluarkan kalau kata kontraktor akan dikenakan LED, klien akan keluarkan surat untuk memaklumkan pemotongan LED dalam surat yang dipanggil sebagai apa dia? Kalau projek siap, kita panggil dia sebagai CPC. Kalau projek tak siap, dia panggil sebagai Certificate Non-Completion, CNC. Dalam CNC ni lah ada LED. So CPC tak ada. Sebab apa? CPC kalau projek siap. Kalau projek gagal, dia akan keluarkan Certificate Non-Completion, perakuan kerja tidak siap atau dipanggil sebagai sijil perakuan kerja tidak siap. Dan juga dalam tu ada LED akan kita kenakan kepada kontraktor. Okey, jumlah potongan keseluruhan adalah ini. Okey. Okey, apa apa yang dimaksudkan dengan potongan lain jika ada? Potongan lain jika ada adalah kalau kita baca kontrak, ada perkara yang mana kita kita nak addresskan pembayaran tu. Contohnya kita kata ada ganti rugi daripada tuntutan ganti rugi daripada kontraktor. Kita boleh letak di sini. Sekiranya ada lah tuntutan ganti rugi antaranya lah. So selain daripada itu, potongan lain jika ada ni biasanya kita akan jumpa bila projek tu dalam stage defect liability period. Dalam stage ni selalu kita jumpa. Kenapa kita jumpa potongan lain jika ada dalam DLP? Sebab kontraktor tak buat defect. Bila kontraktor utama tak buat defect, kita panggil third party. Kita panggil third party untuk laksanakan kerja tu. Jadi kita akan potong duit Menkon. Nak potong duit mana? Kita akan potong duit ni. 80,000 yang kita simpan dalam akaun amanah. Bila kita potong? Ni cerita semasa DLP ni. Kita akan potong semasa final account nanti. Alright. Boleh so kalau kata dalam projek tengah berjalan seperti biasa, potongan lain jika ada ni apa dia? Dia bagi contoh sekiranya kontraktor kena denda ke, contohlah yang mana ataupun kita kata arahan daripada SO ke untuk potong apa-apa kan. Yang tu mungkin kita boleh, ada perkara yang boleh kita masuk dalam variation order. Tapi ada perkara yang mana kita kena letak di sini. Yang mana dia tak boleh nak letak di bawah variation order. Kan? Kat sini pun ada bahagian tambah potong. Tapi yang itu kena dapatkan kelulusan lah dari segi pemotongan tu untuk jadikan sebagai VO kan. Yang ni jarang lah berlaku dalam kontrak. Tetapi ada projek-projek saya sebelum ni yang mana kita gunakan bahagian potongan lain jika ada ni untuk nak gunakan untuk yang kes yang saya maksudkan tadi. Okey, di bahagian A ni, di bahagian A kita dah selesai. Okey, saya harap you all faham. Bahagian A iaitu butir-butir bayaran dan potongan. Okey. Manakala kita ada bayaran disyorkan. Nampak? Disyorkan berapa? Selepas
yang mana kita ambil nilai kerja semasa bersih, kerja bersih dia, kan? Kita tolak dengan nilai WJP 5% dan dapatlah nilai yang kita nak bayar kepada nak bayar kepada Mencon. Okey, di sini peranan QS kita nampak. Perunding ukur bahan, pegawai penilai. Perunding arkitek, pegawai pengesyor. Siapa dua orang ni? Dua-dua ni adalah perunding yang dilantik oleh SO. Manakala kita ada bayaran peraku, bayaran diperakukan. Ni. Bayaran diperakukan ni, kita ada, nampak tak? Ada bahagian B, iaitu ada bayaran interim kepada kontraktor utama dan juga kepada subkontraktor ataupun dikata penerima bayaran rujuk lampiran A. Okey, nak tengok ke rupa dia macam mana? Kontraktor utama saya share kan. Okey, kontraktor utama ni adalah Mencon lah. Mencon dapat berapa? Subkontraktor ni apa dia? Subkontraktor sekiranya ada isu apa dia? Kita kata ada NSC, Nominated Subcontractor. Okey, ataupun kita kata ada deed of assignment. Deed of assignment. Nanti ada rakan-rakan kita akan present bahagian NSC dan juga DOA ni. InsyaAllah lebih detail nanti kita akan tengok pada presentation tu nanti. Cuma saya nak kongsikan bentuk lampiran A ni. Rupa lampiran A ni dia macam ni. Boleh nampak tak? Boleh sir. Boleh nampak tak? Boleh. So perakuan bayaran interim ini adalah dikatakan dengan lampiran A. Nampak tak? Lampiran A JKR 66 pindaan 2 2015. Ya. Ada soalan tu? Nampak. Okey. Okey, subkontraktor dinamakan dalam lampiran A. Kan tadi saya ada beritahu untuk bahagian kontraktor utama kan. Di sini dia beritahu kontraktor utama. Kontraktor utama Mencon tu dapat je, tetapi kalau NSC ni kadang-kadang dia ada 2-3 NSC. Jadi dia banyak kan. So dia asingkan dia punya jadual pembayaran dia tu. Dia asingkan dekat sini. Nampak NSC subkontraktor dinamakan. Ini adalah NSC Works. Okey. Alright. Ni jumlah kontrak dia lah kalau ada kan. Manakala bahagian yang seterusnya kita ada pembekal dinamakan nominated supplier. Ini juga pembekal dinamakan penerima hak. Ni penerima hak ni siapa dia? Paraid kan dia? Penerima hak ni adalah sekiranya dalam kontrak kita ada buat deed of assignment. Apa itu deed assignment? Nanti rakan kita akan explain on part deed of assignment. Okey, kita pergi kepada slide kita ni tadi. Okey, so kita akan pecahkan bayaran dia tu nanti. Kena ingat kalau kata projek kita ada PC sum, saya take note juga kat sini. Sekiranya projek kita ada PC sum, dia adalah NSC. PC sum. Dia akan ada NSC. So, bila you prepare bayaran tu mestilah ada dua amount. Satu amount pergi kepada Mencon, satu amount pergi kepada NSC. Kalau kita NSC ada 10, macam mana? Kita letak dekat lampiran A ni. Letak 10 senarai. Kan? Mencon tak ada yang ramai, Mencon satu je. Kan? Okey. Manakala kat sini kita ada credit account deposit, wang jaminan pelaksanaan 10% daripada bayaran disyorkan. Sehingga 5% daripada harga kontrak. Maksudnya sekiranya payment ni, let's say lah, sekarang ni 130 jumlah bayaran adalah ini. Okey. So kalau kata nilai bayaran kita adalah 139,900, kita kata nak ambil 10% kan. Macam ni.
kita akan ambil 10%. So 10% saya bagi contoh lah ni ya. Okey. Allahu Akbar. Nampak? Allahu Akbar Allah. Saya tak berjadi pula dah. Dia dah formula. So, kalau kita kacau dia jadi lain sikit lah. So kalau kita campur dua ni, dia dapat balik 139,900. Nampak? Nampak tak? Okey, nampak tak? Kalau kita campur dua ni, kalau kita tolak 10% lah, kan? Kita tolak 10% daripada 139,900, 10% dia adalah RM13,990. So, bayaran kepada Menkon adalah RM125,000 saja. RM13,000 pergi mana? Maksud dalam akaun amanah. Okey, kalau you all lihat dan you all perasan, nampak tak? Figure dia beza sikit. Kan? Kenapa saya bezakan tu? Okey, kalau ikut kaedah praktis JKR, best practice JKR dia minta QS consultant round up the figure sehingga ratus yang hampir. Boleh? Maksudnya kat sini biasanya dia akan bukan round up, dia round down. Maksudnya 139,985.21 sen. So kat sini, kat bawah ni kita ambil 139,900 sahaja. Sebab apa? Sebab untuk memudahkan pengkiraan dia. Kalau kita ambil sen-sen ni, biasanya dia akan ada ralat 1 sen tu. Selalu berlaku macam tu. Sekiranya klien dia tak buat pendekatan untuk nak ambil nak bundakan ratus yang hampir. So dia jadi ada sedikit ralat. Tu pengalaman saya lah. Okey. So kat bawah. Okey. So kat sini terima kasih Okay, bayaran diperakukan. Okey, jumlah dia adalah disahkan bahawa semua kontrak ni dipatuhi. So pegawai penguasa yang memperakukan, siapa ni? SO. SO kat sini. SO. Tu dia. Tu SO akan perakukan. SO akan tanda tangan. Manakala bolehlah proceed untuk kita buat bayaran. Okey, so sehingga kini boleh faham kaedah untuk PWD punya form JKR 66. Okey, boleh faham kan? Ada soalan tak? Ada Zan. Okey. Kan Apa kalau dia soalan? kita repayment je, Okey. kan kalau kita bayar dekat Menkon, Okey. yang akan bayar dekat subcon tu biar Menkon dah, tak boleh macam tu je. Okey, yang itu sekiranya dipanggil sebagai domestic subcontractor. Okey, sekiranya kita ada domestic subcontractor, okey, kat sini bayaran kontraktor utama merangkumi untuk Menkon itu sendiri dan juga domestic subcon. Domestik ni domestic subcon ni apa dia? Subcon yang mana contohnya kita kata saya Menkon, saya cari sub untuk nak buat plaster. Itu domestic subcon saya. Saya cari siapa-siapa yang contohlah dalam kontrak saya kan. Bahagian plaster tu saya harga dalam BQ ada lebih kurang dalam 50,000. Jadi saya sub kepada domestic subcon. Saya sub labor je kan. Barang saya provide. So saya bagi 10,000 untuk dia untuk upah dia. Kan? So saya dapat berapa? 40,000. Selepas tolak barang 10,000 saya dapat 30,000. Jadi saya akan bayar kepada domestic subcontractor berapa? Saya akan bayar dia 10,000 je. Yang tu tak apa. Menkon bayar terus. Tapi kalau untuk NSC, kenapa kita kena asingkan duit NSC? Sebab kena ingat NSC pertama dia ada dia punya tanggungjawab sendiri dan juga NSC ni dia ada kontrak dia sendiri. Okey, apa kontrak NSC? NSC biasanya kita akan menggunakan form of contract JKR PWD 203N. Okey. Ini akan kita gunakan untuk projek yang mana di bawah NSC. Therefore dia special. Sebab bayaran dia tak nak bersangkut dengan Menkon. Kan? Dia terus bayar dapat maksudnya kalau klien keluarkan cek tu atas nama dia. Dia macam tu. Dan juga satu lagi NSC ni dia ada dia punya
apa dia? Dia punya defect period dia sendiri, dia ada dia punya liability dia sendiri. Dia ada dan therefore dia ada apa GKR 203N tu. Nah, nanti insyaAllah siapa yang present bahagian NNC tu kalau boleh sharekan dengan kami contoh 203N. Dalam kelas ingat awal-awal SEM tu ada saya kongsikan dengan you all kan. Contoh contract document 203N kan. Alright. So ada soalan lagi tak? Ni tak apa sampai tak soalan yang jawapan saya kepada soalan yang Sampai sir. tanya tadi. Sampai sir. Terima Okey. kasih sir. Gratis, Okey, sama. gratis. Banyak tengok sinetron tu. Siapa lagi nak tanya soalan cepat sebelum kita proceed kepada bahagian lain. Ada soalan? Tak ada. Okey. So, kita akan tengok dalam penyediaan interim payment antara benda penting adalah ini. Saya highlightkan color merah lah yang ni. Saya tag saya color merah. Summary ni penting tau. Sebab apa? Summary ni akan kita bawa ke depan. Kita akan bawa pergi ke jumlah nilai kerja yang telah dilaksanakan. Kan? Okey, saya ambil contoh new set ni kita adjust ikut kita punya ni kan. Ikut kita punya apa kontrak kita. Okey, final summary. Sorry. Boleh kena ambil di sini. Allah. Dia kena ada satu figure dekat sini. Okey, dalam proses untuk kita nak menyediakan payment, so perkara ni perkara yang paling utama adalah QS mestilah sediakan dia punya final summary supaya dia membantu kita untuk nak organize kerja-kerja yang telah dilaksanakan yang kita nak bayar. So tak ada GST tu kan. So nilai kontrak dia banyak ni. So variation order. Okey. Kita transfer pergi sini. Okey, nampak nilai kerja yang telah dilaksanakan. Kita pergi pada sini, kita linkkan dengan nampak ni. Dia punya percentage work done ni, yang ni kita dah buat kat site kan, berdasarkan pemerhatian valuation on site. So ini jumlah dia. Kita pun linkkan. Okey, nampak. Oh, negatif. Sebab yang ni kita tak edit lagi. Kan? Okey. Kita tengok bayaran ni, bayaran nombor 8, nombor 7. So kita kena tolak nombor 6 kan. Dia ada bagi data tak nombor 6 punya payment berapa. Interim number 7 ni. Okay, so kita ada previous payment, ada tak dia beritahu nominated, intention. Nampak ni. Ni previous payment kan, Sinta kan. Kita buh lah. Previous payment. Okay, kita link daripada sini. Okay. 4 juta. So payment kita lebih kurang dalam 200,000 je. Dalam 200,000. So nilai 5% tu kita kata kat sini kita masuklah kat sini kan. Okay. 68,000. 5 sen tu kan. Kalau kita tak lihat lagi apa-apa VO dan isu-isu on contract ataupun LED apa semua kan. Ini kontraktor akan dapat 145,000. Laju je pakai Excel ni. Kan? Kontraktor akan dapat banyak ni. Tapi kita tak tengok lagi kontraktor ni ada LED berapa, material on site berapa dan juga dia punya variation order. Kita tengok secara kasar saja dulu. Kan? Okey. So di sini dia tunjuk kaedah untuk kita menyediakan prelims. Sorry ingat prelim ni. Prelim minggu lepas saya dah cerita, so saya ingat minggu ni tak masuk lah prelim. Tapi untuk prelims dia take time sikit. Kenapa? Kita kena asingkan antara initial, recurring dan juga dia punya ending. Ataupun kita kata initial, recurring dan juga final lah. Kita namakan final nampak sedap sikit. Okay, final. Okay. Final ni kesemua figure yang dalam final ni 17,475 ni bila projek siap baru kita keluarkan ni. Bila kita nak keluarkan last payment. Ini adalah last payment. Last payment.
Last interim payment. Yang ini biasanya monthly punya payment lah. Tulis recurring tu memang dia punya progresif punya ni lah. Kan? Okey, seterusnya. Perkara saya highlight lagi sekali, perkara yang penting dalam kita penyediaan interim payment adalah ni. Kita punya JKR 60 kita punya certificate summary ni Allah. Summary ni penting. Summary ni kita nak lihat dia punya nilai kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor, yang mana supaya kita berada kita tak teroverpay kan. So kita kena tengok benda tu. Right. So manakala kalau kita lihat daripada summary ni, kita akan carry dia daripada, nampak tak? Dia datang daripada prelims. So kita pergi prelims. Prelims dia ambil kat mana ni? Okey. Dia ada ambil dekat bahagian sini. Okey. Ni nampak 74 ni. Okey. Dia pergi kepada kita punya summary ni kan. So summary kita letak depan lah. Okey, nampak 74 tadi kan. Dia carry daripada prelim. Manakala building, okey, kita pergi tengok dekat building. So building works. Okey. So building, okey, dia dah bagi macam ni lah. Okey, dia punya percentage work done 100% kan. Nilai-nilai kerja dekat tapak kan. Dia bagi macam ni. Tu you all ambil dia punya bawah ni. Okey. Masukkan sekali. Okey. Ni jumlah dia. Total work done. Ni kerja N dan E. Kita tengok dekat summary. Okey. Oh, dia bercampur. Building tu dicampur dengan M dan E. Sepatutnya building ni lah, dia tak bercampur. Nanti tak boleh nak bercampur. Sebabnya tu kerja lain, skop dia lain. Kan? Tapi tak apalah. Nampak ni, 689. Saya harap dia carry this figure ni ke depan. Nampak? 689, 736, 85. Datang daripada building. Nampak? So, itu perlunya kita kena ada dia punya, kita perlu ada final summary. Supaya kita nampak mana datang figure dia. Benda ni. Perkara-perkara ni lah yang membantu QS untuk nak dapatkan dia punya figure setiap kali payment tu. Okey, kalau kita tengok dekat external work. Kan? Tengok sini dah tengok building, external work pula. Kan? Okey, external work sini. Okey. External work, okey, dia dah bagi dah 100%. Soalnya apa benda semua ni dia dah bagi. Okey. Ni total dia. So total dia RM12,022.75. Kita akan bawa pergi ke depan, nampak. Ni. Kita dah faham dia datang daripada mana. Manakala PC sum. PC sum pergi kepada bahagian PC sum. Okey. Sorry, saya ada nak masuk material on site sikit. Kat sini dia ada sertakan material on site. Okey. Okey, untuk makluman you all dalam kita menyediakan interim payment, material on site itu yang mana kita boleh bayar adalah sekiranya dalam satu, kita kata dalam satu bundle, dalam satu ikatan, kita kata besi kan, dia sampai 1 tan kan. Satu ikat 1 tan, satu ikat 1 tan. Satu bundle 1 tan besi, bar reinforcement. Jadi bila kita nak buat bayaran kepada kontraktor, make sure besi tu tak dibuka lagi tau. Besi yang belum diguna pakai lagi. Kita ambil yang tu sebagai material on site. Material on site yang belum digunakan lagi. Sebab apa? Kalau dah digunakan, dia akan jadi apa dia? Work done. Material on site ni make sure saya tulis sini tak masih belum digunakan. Material on site ni make sure dia tak digunakan lagi. Supaya kita tak jadi macam material on site kita bayar, work done kita bayar. Kan? Kalau dah digunakan, dia akan jadi work done.
Okey. Kalau dah digunakan, kita akan bayar dia dalam so kita bolehlah senaraikan. Tapi biasanya untuk material on-site ni make sure dapatkan kalau kita bekerja dengan konsultan, make sure kita kena ada delivery order. Kalau boleh ada juga invoice. DO ni menunjukkan barang sampai dekat tapak. So dia tunjukkan kuantiti dan tarikh barang sampai bila. Invoice ni apa dia? Invoice ni adalah bayaran. Dalam ni dia menunjukkan jumlah bayaran yang dibayar oleh Maincon kepada supplier. Okay. So DO ni penting. Sebab apa? Kita nak tengok tarikh dia. Sebab dalam kerja-kerja material on-site ni, you all akan jumpa material yang dipanggil sebagai material yang tidak matang ataupun unmatched material. Unmatched material tu adalah barangan, let's say, kita tengah buat piling, tiba-tiba kontraktor datang tapak, dia letak apa dia? Floor finishes tiles, kan? Tengah kita construction dekat tapak, tengah baru nak buat piling, kontraktor datang letak material on-site iaitu floor tiles, kan? Lebih kurang dia beli dah, dia kata tengah murah macam ni, dia beli 60,000. Boleh tak bayar? Tak boleh. Sebab apa? Sebab barang itu adalah unmatched material. Barang yang tak matched lagi. Kenapa kita kata tak matched? Kita risau, kalau kita bayar, dia boleh jadi rosak, dia boleh jadi hilang, jadi klien yang kena tanggung benda tu. Sebab apa? Klien dah bayar. Kan? Memang kita kata kontraktor bear all semua risk yang ada kat site. Kan? Tetapi kita as a QS consultant, kita akan protect klien punya site. Alright, boleh faham itu bila kita deal dengan material on-site, kita akan deal dengan isu unmatched material. Selain itu, ya. Kalau Okey, yang ada unmatched tu, soalan? contoh kan dia buat piling tapi tile dah sampai. Kalau hilang, kira kontraktor yang kena tanggungjawab kan, bukan klien, betul lah ke? Betul. Therefore kita ada insurans. Insurans tu akan cover. Tapi insurans ni adalah business punya oriented. Kan? Dia akan tengok tiles tu simpan kat mana. Kalau dekat store, okey. Store tu kunci tak? Okey, kunci. Lepas tu dekat site ada pengawal tak? Tak ada. Nampak? Dia tak boleh bayar. Nampak tak? Dia punya business punya minded tu kan. Dia bukannya charity. Orang insurans ni. Kan? So dia tengok secara detail yang macam tu. Jadi therefore, ada setengah-setengah projek, saya beri contoh, mechanical punya part kan. Aircon kan. Aircon lah especially. Bila wiring dah almost complete, so kontraktor akan beli aircon ni semua. Tapi kontraktor nak letak je kat site. Kalau site tu mudah untuk orang akses, dia tak akan letak dekat site. So dia letak kat mana? Dia kata dia letak dekat dia punya store ataupun dia letak dekat kedai supplier lagi. Tapi dia boleh tunjuk pada QS, dia dah bayar. Dia punya invoice. So boleh tak QS bayar? Soalan saya pada you all, boleh tak QS bayar? Tak boleh, sir. Tak boleh. Ya, betul. Tak boleh. Maksudnya material itu mestilah berada di tapak. Macam tu. Dia nak tengok juga kat tapak. Kan? Kalau takut hilang, buatlah store. Kan? Kalau takut hilang, dalam kontrak kita ada apa dia? Watching. Watching tu orang yang menjagakan site tu. Kan? Bangladesh ke, Indon ke kan? Nepal ke, yang jaga site. Maksudnya kalau ada orang jaga, kita beranilah nak letak kita punya barang. Kan? Nak letak aircon ke kan? Nak letak apa fittings ke kan? Jadi kita boleh letak. Tapi berbalik kepada tadilah. Mestilah barang tu ada di tapak. Kalau tak memang tak boleh. Berlaku pada saya punya projek dulu. Kontraktor buat dia punya running track balapan kan. Untuk ada satu kompleks sukan lah kan. Jadi running track tu dibuat daripada rubber race. Sisa-sisa getah yang diproses. Tayar-tayar yang diproses kan. Jadi kos untuk rubber race tu untuk nak buat balapan tu lebih kurang dalam 700,000. Jadi kontraktor dah beli bahan ataupun dah purchase material only dekat manufacturer sebanyak 370,000. Dia dah bayar kepada manufacturer. Dia tunjuk cek tu pada saya. Dia tunjuk gambar tu material dekat yang telah dibeli kan. Dan material tu ada dekat kilang. Kilang tak nak hantar dekat tapak sebab apa? Sebab kontraktor tak boleh nak provide proper storage.
Lagi satu ialah balap track, running track tu kan besar kan. Dia punya material tu banyak sangat, bertantan. Jadi kontraktor tak boleh ataupun gagal untuk provide dia punya stok. Jadi kontraktor buat rayuan pada klien, boleh tak kalau saya nak tuntut material on-site yang saya telah bayar kepada kilang sebanyak RM370,000. Jadi QS Consultant akan advise. So saya nak tanya you all, boleh ke tak ni kita nak bayar? Tak boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kan kita memanglah dalam sekarang ni kita tengah bincang ni memang kata tak boleh kan, tapi kontraktor bila dah datang kan, saya ni dah keluar 300,000 ni, saya tunjuk cek ni, saya keluar cek dan juga invoice saya dah bayar, memang resit dah keluar pun semua. Oh kita rasa bersalah pula kan, duit 300,000 kan, 300,000 lebih. Jadi klien kata nak juga boleh. Klien bagi cadangan ni, apa dia, ambil insurans khusus untuk material tu. Tu dia. Jadi nak ambil insurans macam mana? Bayar premium lah kan. Atas nilai 370,000 tu kan. Nilai premium, contohlah harga kereta kita 370,000. Ambil insurans, bayarlah premium on top of 370,000 tu kan. So nilai premium dia mungkin dalam 30,000. Nak bayar ke kontraktor? Tak nak lah pula kan. Jadi end up apa yang saya ambil pendekatan adalah saya tak bayar. Saya kata tunggulah kan. Balap ada punya running track pun dah ready for untuk nak lay dia punya rubber race tu kan. So itu nampak tak? Nampak simple sahaja material on-site ni. Tetapi bila kita kerja kita akan jumpa isu-isu yang mana memerlukan pandangan QS consultant dari aspek kontrak. Boleh Boleh. Boleh. Terima kasih. Boleh. So, Boleh. nilai bayaran. Ini ingat untuk material on-site ni biasanya kalau as per contract, kalau kita refer kepada JKR PWD, nilai bayaran dia adalah sebanyak 90% sahaja. Kita akan bayar kepada kontraktor up to 90%. Right. So kat sini 100% ni you alter, dia jadikan 90%. So dia akan bawa ke depan jadi dia duduk di bawah ni apa 212 816. Okey. Material on-site 816. Sepatutnya kita bayar kat sini 90% saja. Bayar 90% saja. Okey. Tak boleh bayar lebih-lebih. Sebab apa? Dalam kontrak bagi tahu 90%. Jadi kita bayar 90% lah. Kan? Okey, kita tengok pula untuk material on-site dah. Halakan. Barangkali kita tengok untuk PC sum. Ni PC sum and provisional sum. Okey, apakah yang dimaksud dengan provisional sum dan juga PC sum? Awal-awal semester itu saya dah discuss dengan you all ni. Kan? So tak perlu saya cerita detail lagi lah. Okey, so di bawah provisional sum kita ada landscape, ada signage, ada contingencies. Yang mana dah laksanakan kita 100% ni lah. Bila 100%, kita akan carry figure ni bawa ke depan. Kita tengok dekat summary, ada PC sum 48,000. Okey, kita ambil daripada sini 48, bawa ke depan. Okey. Kalau projek government untuk PC sum ni kita akan buat apa dia? Dia akan ada satu lagi dipanggil sebagai PHK. Dalam government, projek government, even PEM pun dia tak panggil lah PHK, dia panggil remeasurement. PHK ni macam kita buat pelarasan balik lah. Panggil sebagai pelarasan harga kontrak. Maksudnya kita allow sebelum ni 60, kita accept 40. Kita bayar 40. So, kita ada saving sebanyak berapa ni? Kita ada saving sebanyak 20,000. So, saving ni kita akan tolak dalam kita punya variation order nanti. Kita akan letak di bawah PHK bagi project government. Okey, itu juga signage. Nampak? Dalam kontrak letak 10. Kita final figure kita letak 8. So, dia ada saving sebanyak 2,000.
So contingencies untuk government project biasanya tak ada. So kita tak gunakan contoh. Alright. Sir, Kalau you sir. all lihat, ya saya. PHK ni, Ada soalan tanya. projek private pun boleh guna sir kan? Boleh, tak ada masalah. government. Sebab private ni dia tak ada tertanduk. Ya, tapi dia asal usul dia, origin dia adalah daripada government lah, daripada JKR punya practice. Baik sir. So nampak dia punya apa nama ni, saving untuk projek ni. Untuk provisional sum kan. Kalau kita tengok total project bagi total amount for provisional sum adalah kat sini saya buat terus lah supaya you all nampak kan. Total dia 100,000 kan. Tapi kita guna hanya 40. Kan? Betul? Kita guna 40 sahaja, 40,800. Nampak tak? Kita ada lagi 52,000 lagi tak digunakan. 52 ni nak buat macam mana? Kita akan jadikan dia sebagai VO ataupun kita panggil sebagai PHK omission. Omission. Kenapa kita omit? Sebab kita nak bagi projek kita ni jadi 100% semua. Kan? Betul tak? Walaupun kita guna hanya 48. Tapi saving 52 ni macam mana? Kita kena clearkan duit ni dalam kontrak asal. Supaya nampak projek tu siap. Kalau tak, projek tak siap kan? Betul tak? Kan? Projek dah siap tapi kita tak buat pelarasan. Sebab apa? Sebab yelah kita guna 48. Duit ada 100,000. Jadi bila orang audit tengok dia kata, projek dah siap, kenapa provisional tak 100% lagi? Nampak tak? Dia punya keperluan untuk kita buat pelarasan kepada item provisional sum. Boleh faham? Itu game dia. Sir nak tanya. Boleh. Contoh masa kan, klien dah allow 100,000 untuk provi. Tu actual cost 48,000. 48 atau 48,000. Contoh kontraktor tu dia komplot dengan supplier kan. Dia kata kan harga provi ni 100,000 juga, bukan 48,000. Macam mana nak tahu ke? Nak tahu kontraktor. Itu sebab dalam proses bagus soalan tu. Sebab kita as a QS consultant, itu peranan kita. Nampak? Bila berlakunya proses untuk PHK ni, kita ada proses negotiation. Kita ada negotiation. Maksudnya landscaping. Berlaku dekat saya buat projek dekat Pangku. Yang mana kontraktor masuk harga rumput 1 meter persegi RM120. Just imagine. Rumput kau grass, bukan kau grass, dia jenis rumput kapet tu kan. Kalau tanya dekat kedai-kedai jual nursery harga dia dalam RM25 je 1 meter persegi kalau dia supply only. Kalau pergi ke Pangku mungkinlah kita kata double the cost lah kan. Kalau kata barang tak banyak so jadi RM50. Tapi kontraktor claim masa tu RM120 1 meter persegi. Just imagine. Jadi nampak tak? Walaupun macam soalan kamu bagi tahu tadi, dia dah komplot dengan supplier kan. Supplier keluarkan quotation harga yang dia nak. Nampak? Jadi peranan QS consultant, kita akan fight betul-betul kan. Kita akan tengok margin you berapa, profit you berapa, you berapa boleh untung, berapa kos untuk logistik nak hantar barang ke Pangku. Sampai tahap macam tu kita akan check. Last sekali, dapatlah harga yang sebenarnya. Kan? Itu peranan QS consultant. Bagus soalan tu. Kan? So kita di QS consultant ni nak kena mahir juga harga. Jangan pompang-pompang je kan. Itu sebab kita pun kena direct dengan supplier, berapa harga supply supaya kita boleh fight kan. Okay, terima kasih soalan tu. Boleh saya proceed? Ada soalan lagi tak untuk provisional sum? Itu pentingnya PHK tu ya. Dia boleh bukannya ambil bulat-bulat, dia kena ada sesi negotiation. Alright. Ada soalan tak? Tak ada, saya pergi kepada PC Sum.
Okey, untuk PC sum. Bagi contoh kat sini adalah PC sum, kita allow figure in the contract adalah 200,000. Okey, manakala profit and attendance dia ambil sini lebih kurang 2%. Dia ambil 2%, so dapat 4,000. So kita accepted figure. Accepted figure, ini dia. So accepted figure 185 dengan profit and attendance. Kena ingat untuk apa nama ni PC sum, dia ada dua bahagian. Dua bahagian yang saya nak sampaikan di sini adalah pertama, bagi profit and attendance adalah belongs to siapa? Main con. Profit and attendance to main con. Jangan duk bagi semua pada main subcon. Kan? So yang ini work done dia ni untuk NSC. Okay. So yang itu you all kena ingat. Therefore kalau dia bawa ke depan, dia bawa berapa? 174 sahaja. Kan? Kita pergi balik. Nampak tak? Dia bawa 174 je. Profit attendant pergi mana? Mancon punya. Ini harta, Mancon punya harta sebanyak berapa? RM7,436. Banyak tu. Kan? So ini adalah hak Mancon. Jadi kita boleh buat bayaran kepada Mancon. Kat mana nak bayar? Tunjuklah kat sini, tambah. Sebenarnya dia perlu tambah kat sini ni. Profit attendance. Dia kena tambah kat sini. So saya tambahlah sikit sini. Profit and attendance. Okay. So kita link lah. Kan? Nampak tak? Sebab kek ke ni? Simple kan? Okay. Cantik macam tu. Okay. Ini. Duit ni kita bagi kepada Mancon. So PC sum, kena ingat. Dia kena ada accepted figure, revise dia berapa, then dia kena ada nilai work done, dia ada total macam ni. Ini untuk NSC, ini untuk Mancon. Dia dah bagi dah faraid, cantik lah tu. Jangan gaduh-gaduh lagi ya. Kan? Okay. So ada soalan? Sebab saya nak bagi tugasan kepada you all. Tiada, setiada. Ya ada cantik lah tu. Okay, VO. Kita tengok VO. Okay. VO ni dia macam ni. Untuk payment ni saya explain secara surface je lah. Nampak summary of variation order ni. Kalau kita di JKR ataupun project government, kita akan ada pertama KPK. KPK dulu. Lepas tu baru APK. Lepas APK, apa dia? PHK. Tiga benda ni selalu dengar kan masa praktikal kan. KPK dah lulus ke? APK dah lulus ke? PHK dah buat ke? So itulah. Semua ni semua adalah variation order. Kalau kita bekerja di sektor private, KPK ke, APK ke, PHK ke, semua VO. Okay. So VO ni, dia ada omission and addition. Okay. Nampak? Kat sini ada benda yang dia tak masuk kan? Apa dia? Cuba teka. Ada Dia punya persen. yang dia tak masukkan kat sini. Persen work done sir. Persen, boleh juga. Persen work done, ada kalanya perlu kita masuk. Kan? Betul tak? Saya setuju. Ada kalanya perlu kita masuk. Ada kalanya tak masuk pun tak apa. Kalau kata projek tu melibatkan omission, tak apa, tak masuk. Kalau kata projek tu ada omission kan, kita tak payah masukkan percentage. Tapi kalau ada plastering, contohnya ada penambahan on plastering, RM170 kan, tambah. So kita masuklah satu lagi percentage kat sini supaya kita nampak apa nama ni dia punya pergerakan duit tu. Okay. Okay, percentage. Let's say lah kalau kata baru 50% kan. Baru 50%. Bayarlah takat tu. Takat Allah, saya tak boleh buka kat sini. Sorry. Kena buka belakang. Sebab ni total yang omission. Okay, buka kat sini. Takat ni boleh faham ke? Minta respon. Alhamdulillah saya boleh je. Alhamdulillah. Boleh faham.
Berapa je? Percentage buat Gratis. gratis banyak tengok sinetron ni. Okey. Buat. Sana. Okey, so kalau kata kita nak masukkan dia punya nilai, bagus sahabat kita tadi tanya apa percentage tu. Percentage tu kalau boleh masukkan tapi ada kalanya tak masuk pun tak apa sebab omission. Omit dah tahu benda tu tak ada kan. Ni amount. Ni percentage buat dan contohlah jenis protas. Memang ada, kita dah tahu dah ada penambahan. Tapi baru 50% dia buat. Kan? Daripada 2,000 tu kita bayar dulu 1,000. Allah Akbar. Kita bayar dulu RM1,000 saja dulu. Okey. Macam omission kan. Omission tak apa, kita masukkan je 100%. Omission kita masukkan 100%. Ceiling ada penambahan kan. Kita katalah baru siap 90%. 10% lagi tunggu siap lah kan. Plastering pun ada tambahan. Kita bayar macam tu. Kan. So figure ni kita bawa pergi kepada bahagian depan. Itu sebab perlunya final summary ni. Kita nak carry dia figure ni. Boleh? So process on negotiation, how to get a figure on variation order ni nanti kita discuss dalam presentation nanti. Sebab dia panjang cerita variation order. Dan variation order ni adalah salah satu topik yang famous lah. Yang selalu jadi isu dalam construction. So far saya ingat itu sahaja untuk payment. You all boleh, nanti saya sharekan yang ni video slide presentation ni dekat YouTube. You all boleh recall balik kalau nak tengok. Okay. And then slide ni saya bagi dekat group nanti. Saya save. Okay. Nanti saya bagi di group ni nanti. Supaya you all boleh tengok dia punya proses dan juga prosedur dia. So sebelum kita tamat kita punya sesi, you ada masa lebih kurang setengah jam lagi, minta tolong luangkan masa untuk lihat interim payment punya task ni. So insyaAllah saya akan bagi dia punya soalan task tu dalam masa terdekat lah. Saya nak confirmkan dengan Cik Syam dulu. Saya nak bagi sama supaya kesukaran dia tu sama kan. Sebagai fair. Sebab soalan exam pun macam tu kan. Soalan exam kena sama semua. Supaya dia punya nilai kita nak pemarkahan tu adalah adil. Okay, itu sahaja daripada saya. So terima kasih kerana meluangkan masa agak lama, lebih kurang dekat 3 jam juga, 2 jam lebih. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat berpuasa semua untuk you all semua, sahabat-sahabat saya lah buat online ya. Okay, so selamat berpuasa. Gunakan peluang bulan Ramadan yang mulia ni untuk menambahkan amal ibadat, dan yang mana berada di kampus ataupun di rumah sewa, sila rujuk kepada pihak universiti ataupun MPP untuk balik ke kampung lah, baliklah jangan sedih-sedih. Selamat berpuasa daripada saya. Maafkan saya sekiranya ada salah kata, duk musik-musik ke apa semua, duk Dina ke apa tadi kan, minta maaf lah ya. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa? Ya. Donasi raya mana tu? Yang ada di Sri Iskandar tu saya kata. Cantik tu. Saya bagi alamat kami datang tu. Tu saya kata tadi, saya nak teman you all yang mana beraya yang tak nak balik. Terbaik se. Lemang tak apalah, datanglah rumah saya, kita buat lemas. Alhamdulillah. ada rendang. Saya nak tengok sekental mana siapa nama apa you all ni siapa Adham ke Aiman ke Amal, yang mana geng-geng NR ni.
Sebab ada beraya Ahmad cakap dia nak train jadi anak derhaka tak balik raya. jangan. Kalau ada di Sri Iskandar ni bolehlah datang insya-Allah sama-sama kita nanti. Okay, terima kasih semua saya ucapkan. Satu last. Ya. Tak ada buat Ya, iftar apa dia? bersama je. Iftar tak apa, akan ada nanti. Kita akan berada di hadapan kamera masing-masing. Alaman kau puasa pun tak penuh. Itu tepi-tepi lah, diam-diam sudahlah ni kelas. Sorry. Apa nama ni, tak apa. Nanti sama-sama kita sediakan makanan masing-masing depan laptop lah. InsyaAllah. Tarikh nanti Boleh. InsyaAllah kita record jadikan kenangan ya. Kita record jadikan kenangan untuk apa ialah perkara yang kita tak jangka ni kan. So saya harap you all ni lah ambil kesempatan untuk nak menambahkan ibadat. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Azim. Okay. Assalamualaikum Atira, Ahmad, Ainul, Aiman, Alha. Salam je. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahmad ajak makan hari je. Dia nak belanja hari Jumaat. Boleh. Syahir, okey Syahir. Lepas Zuhur. Jumaat lepas Zuhur je. Okey, saya gerak dulu ya. Assalamualaikum. Salam saya. Berapa harga Jangan bersih, lupa jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel dan YouTube channel sir. Ya, Apa nama baik, dia, sir? InsyaAllah. Apa sir nama? Nazri Abdullah. Okey, Nazri baik sir. Abdullah nanti saya. Alright. Okey. Bye. Jangan lupa like and share, sebab like and share tu gratis. Tikus guys, tikus guys. Alamak engkau tikus pula. Kau Mekah kau Jawa. Buka kamera Jim. Kau bapak lah Hanat. Aku baru bangun bro. Kau yang kau semat je. Cibet. Kau kat mana? Rumah siapa Oh, kau rumah depan dah. Kat rumah aku. Kat rumah aku. Dah. Bagi dulu Kau tak ada rumah tu. Kau tak ada rumah Buat PE je, bye. Weh, still record gila. Carut abang rekod lagi lah. Alamak. Follow saya dekat Instagram. Ji tak boleh. Ha? Apa benda tak dengar? Tak balik raya ke? Takbir raya? Tak balik raya ke? Tak payah. Tak, kalau dia suruh balik lah. Main kajang rekod tu. Adam kau tak mandi ke tau? Tak mandi lah. Muka tak mandi bai. Muka macam keling baru bangun tidur bai. Kau mandi tu. Aduh. Kau macam gila ni. Apa dah? Kau macam pola berak pagi je. Abang ingat apa bang? Tengah rekod ni. Okay, boy morning. Morning. Like dah jadi gratis. Tikus guys. Aku mana tadi aku update. Gerak-gerak. Nak sama Mobi. Ciao.